Fokus negeri di bawah bayu. Buku pandemik COVID-19, impak dan norma baru di Sabah dilancarkan. Laporan penuh terus saja langsung bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Ya, sahih. Buku pandemik COVID-19 Impak dan Norma Baharu di Sabah terbitan Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah MPMS dilancarkan bagi mendokumentasikan usaha dilaksana dalam menangani pandemik COVID-19 di negeri ini. Buku mengandungi 14 bab berkaitan dasar sosial serta isu-isu semasa seperti kebajikan sosial dan kesihatan itu ditulis 32 penulis mengikut latar kepakaran masing-masing dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat berangkap Presiden MPMS, Datuk Shah Hilmi Yahya berkata, selain menjadi sumber rujukan, penghasilan buku tersebut menyumbang kepada penyimpanan rekod tentang fenomena pandemik COVID-19. Sudah pasti ilmu maklumat yang dikongsikan oleh buku ini memang tinggi nilainya dan amat berguna sekali. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan, syabas dan tahniah kepada Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah dan juga Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah. Beliau ditemui media selepas melancarkan buku berkenaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Datuk Shah Hilmi menyarankan masyarakat, khususnya mereka yang berminat dalam kerja-kerja sosial atau kemasyarakatan dan kebajikan mendapatkan buku tersebut. Kerajaan negeri akan melancarkan Sekretariat Mahasiswa Sabah dalam tempoh terdekat. Sekretariat itu bagi memudahkan perhubungan antara kerajaan negeri dan mahasiswa yang menuntut di Institut Pengajian Tinggi seluruh negara. Ketika ditemui RTM, Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata sekretariat berkenaan juga akan memudahkan kerajaan mengenal pasti penuntut yang memerlukan bantuan sekaligus memudahkan penyaluran bantuan kepada pelajar terbabit. Sekretariat ini akan diletak di bawah pejabat Menteri Tugas-Tugas Khas untuk menjadi salah satu wadah kepada mahasiswa di seluruh negara untuk kita menghubungi mereka, mendapatkan maklumat daripada mereka dan mengenal pasti apa isu cadangan mereka untuk kerajaan negeri Sabah. Dijangka Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor melancarkan sekretariat tersebut. Jelas Datuk Muhammad Arifin, pelbagai bantuan disediakan kerajaan negeri kepada pelajarnya antaranya program bantuan ihsan komputer baik dan bantuan tunai pendaftaran IPT Budi. Sebelum ini kerajaan melalui bantuan ihsan makanan pelajar terjejas COVID-19 Impak berjaya membantu lebih 10,000 pelajar Sabah yang menuntut di Institut Pengajian Tinggi Awam dan swasta seluruh negara. Komunikasi berkesan amat penting dalam menjelaskan isu-isu semasa negara termasuk berkaitan inflasi bagi membolehkan rakyat memahami sepenuhnya perkara itu. Ia juga akan dapat menepis maklumat-maklumat tidak tepat dan tidak sahih disebarkan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Sehubungan itu, Pengarah Jabatan Penerangan Japen Sabah, Jainisa Muhammad Nor meminta pegawai Japen Sabah meningkatkan kefahaman dan pengetahuan mengenai isu-isu semasa termasuk inflasi agar mereka dapat memberi penjelasan lebih komprehensif, efektif dan terperinci kepada masyarakat setempat. Selepas ini, kita akan teruskan sesi ini di peringkat daerah yang mana nanti pegawai-pegawai kita di peringkat daerah akan menyampaikan maklumat ini kepada komuniti supaya komuniti faham dan supaya mereka juga dapat memberi ataupun mengambil peranan bersama-sama dengan kerajaan untuk menangani inflasi yang berlaku di negara kita. Beliau ditemui pemberita dalam program taklimat isu semasa Zon Sabah di Kota Kinabalu. Program anjuran bahagian gerak saraf dan pengurusan isu Japen Sabah ini antara lain memberi fokus kepada isu inflasi dan cabarannya bagi Malaysia. Taklimat ini juga memberi platform kepada warga Kementerian Komunikasi dan Multimedia di Sabah untuk memahami sepenuhnya isu inflasi sebelum mereka turun ke lapangan bagi menyampaikan maklumat berkaitan kepada masyarakat.
26 pelajar Sabah yang melanjutkan pengajian ke luar negara menerima tajaan derma siswa asnaf fisabilillah berjumlah RM9,000 seorang daripada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. 11 daripadanya telah pun memulakan pengajian ke 3 universiti di Jordan Isnin lalu dan 15 pelajar lagi akan berlepas ke Universiti Al-Azhar Mesir hari ini. Yang di-Pertua MUIS, Datuk Seri Panglima Yahya Husin memaklumkan setakat ini seramai 122 pelajar tajaan pengajian tinggi dermahasiswa MUIS sedang menuntut di Mesir. Beliau berucap dalam majlis amanat yang di-Pertua MUIS sempena penghantaran pelajar Sabah yang melanjutkan pengajian di Universiti Al-Azhar 2022 di Wisma MUIS, Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, Datuk Yahya Husin menyempurnakan simbolik penyerahan tajaan dermahasiswa dan tiket penerbangan daripada MUIS bernilai RM603,560 serta sumbangan khas program pendidikan Sabah SPENS daripada kerajaan negeri kepada wakil pelajar. Saya mewakili semuanya pelajar Al-Azhar Mesir insya-Allah, dan perasaan itu bercampur baur kan dengan perpisahan dengan keluarga, dan banyak jugalah perasaan yang sedih, gembira, dan yang kami mau terapkan adalah perasaan yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu insya-Allah. Insya-Allah saya akan menjadi seorang guru lah gitu kan, guru untuk menyebarkan ilmu, terutama ilmu Al-Quran. Sebab sekarang guru ilmu Al-Quran sangat sedikit, jadi kita perlu cubalah untuk tarik para belia untuk lebih mencintai ilmu Al-Quran. Kami telah melaksanakan tugas kami di Majlis Ugama Islam Sabah, dan zakat yang anda bayar telah kami sampaikan kepada asnaf yang berhak, yaitu kategori asnaf fisabilillah. Terdahulu, 15 pelajar tahfiz yang akan melanjutkan pengajian ke Universiti Al-Azhar Mesir menerima sumbangan wang tunai RM2,000 daripada Yayasan Nur Jauhar YNJ. Sumbangan disampaikan isteri yang di-Pertua Negeri merangkap penaung YNJ, Tuan Puan Norlida Tan Sri RM Jasni di Istana Seri Kinabalu. Bercakap kepada media, Bendahari Kehormat YNJ Datuk Abinan Asli berharap sumbangan tersebut serba sedikit dapat meringankan beban pelajar terbabit. Kita berharap agar sumbangan yang baru disampaikan tadi oleh Yang Berbahagia Puan akan dapat meringankan beban ataupun untuk boleh digunakan untuk keperluan semasa membuat pendaftaran di universiti masing-masing. Penerima menzahirkan rasa syukur dan gembira atas sumbangan ini dan berazam untuk kembali berkhidmat di tanah air selepas menamatkan pengajian. Terima kasih juga kepada Tuan Puan atas sumbangan ini. Alhamdulillah kami akan manfaatkan untuk belajar bersungguh-sungguh insya-Allah. Akan berkhidmat kembali buat warga Sabah untuk berbakti kepada masyarakat Sabah. Jika masih dipanjangkan umur, mau sangat berbakti di bumi Sabah ini. Seperti yang kita tahu, tokoh-tokoh agamawan di Sabah ini agak kurang. Jadinya insya-Allah pelajar-pelajar dari Mesir ini insya-Allah akan pulang memberi bakti kepada masyarakat Sabah. Baik, sekian paparan dari Sabah kali ini. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Peri bersama Sahih. Silakan. Terima kasih Rita.